Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Jumpa lagi kita bersama dengan Cikgu Abang Hashim alias Cikgu Aceng. Hari ini kita akan sama-sama menyambung pembelajaran kita anak-anak pelajar sekalian, iaitu tentang 7.2 Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Jadi untuk hari ini kita akan melihat bagaimana tentang sistem pemerintahan, agama Islam dalam pemerintahan, perundangan dan seterusnya, adat istiadat, persuratan dan ekonomi. Sedia? Pelajar-pelajar sekalian, kita akan mulakan dengan sistem pemerintahan. Itu yang pertama, iaitu aspek utama. Jadi kita lihat. Warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan sebagai tonggak utama kerajaan dan penggantian pemerintah yang berasaskan adat Temenggung. Di negeri Perak, putera Sultan juga akan mewarisi tahta, tetapi melalui sistem penggiliran. Asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar 4, lipatan turut diwarisi oleh negeri-negeri yang 4 ini. Okey? Ingat? Baik, untuk pertama ni kita akan lihat tentang Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar Tengku Mahkota. Diulang Waris ganti digelar Tengku Mahkota. Namun pelantikan sultan juga atas persetujuan Jumaah Pangkuan di Raja Negeri. Jadi pemerintahan kerajaan negeri ini dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey? Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8, 16. Pembesar 4 utama Pahang ialah, ingat dia berbeza-beza di antara negeri. Contoh yang pertama ini orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara. Yang kedua, yang ketiga, orang kaya Pahlawan. Dan yang keempat, orang kaya Indra Perbajelai. Itu Pahang. Okey? Kalau kita lihat di Perak pula, kalau kita lihat di Perak, dia mengamalkan sistem penggiliran. Kalau ikut hierarki dia, di atas sekali sultan, yang atas sekali sultan ikuti Raja Muda, Raja Hilir, Raja di Hilir, Raja Kecil Besar, Raja Kecil Sulong, Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Bongsu. Okey? Jadi itu di Perak. Kalau kita lihat Dewan Negara Perak yang bertanggungjawab untuk memilih dan melantik sultan. Sistem pentadbiran di Perak, Kesultanan Perak ni masih berasaskan pembesar 4 seperti yang saya maklumkan tadi. 8, 16 dan 32. 4 pembesar utama Perak ialah: pertama, orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja, dan yang keempat, orang kaya Menteri Paduka Tuan. Jadi pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey? Itu di Perak. Kalau kita lihat di Terengganu, mengamalkan sistem pewarisan tahta. Jadi waris ganti digelar yang di-Pertuan Muda. Walau bagaimanapun, Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik sultan. Jumaah ini turut dikenali sebagai ahli al-hal wa al-ahaq. Ingat? Saya ulang ahli ahal wa al-ahaq. Akad. Saya ulang lagi ahli ahal wa al-aqad. Ahli ahal wa al-aqad, yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Mereka ni lah yang bertanggungjawab untuk memilih raja sultan. Jadi ada beberapa ahli di dalam jemaah ini. Okey? Jadi pemerintahan kerajaan negeri ini dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Dah habis? Kita lihat Selangor. Selangor pula mengamalkan sistem pewarisan tahta, sama juga. Dan waris ganti digelar lain, Raja Muda. Ada pelantikan sultan juga atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Dan Dewan Diraja ini bertanggungjawab membantu dan menasihati sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota Dewan ini termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana, Tengku Bendahara, dan pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey? Habis Selangor. Sekarang kita lihat agama Islam dalam pemerintahan. Baik, Kesultanan Melayu Melaka yang terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tradisi keagamaan ini diwariskan kepada negeri-negeri Melayu yang lain. Negeri-negeri Melayu yang lain ini telah mewarisi tradisi keagamaan ini, iaitu agama Islam. Jadi Islam menjadi agama utama di setiap negeri yang beraja ini.
Malahan, pelajar-pelajar sekalian, agama Islam kini termaktub dalam perlembagaan Malaysia hari ini sebagai agama persekutuan. Tapi kita, agama lain bebaslah berada di negara kita. Tapi agama utama dia, sebagai agama persekutuan. Kena ingat tu. Okey, baik. Agama Islam dalam pemerintahan. Kalau kita lihat keutamaan agama Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ini dapat dilihat dengan jelas melalui beberapa perkara yang berikut ini. Pertama, Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negeri. Sultan. Kedudukan ini diperihalkan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Institusi agama berperanan penting di setiap negeri dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Misalnya, kena hormat peranan mufti, peranan kadi, mahkamah syariah, berkaitan dengan agama tu, agama Islam, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Baik. Keutamaan, kalau kita lihat agama Islam di dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor dapat dilihat dengan jelas melalui perkara-perkara yang berikut ni. Saya akan sebut. Pertama, institusi kesultanan mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Dia tak boleh pisah jauh, langsung. Ada institusi sultan, dia mesti ada institusi agama. Jadi tokoh-tokoh agama berperanan dalam pentadbiran istana dan negeri. Misalnya, di negeri Selangor, mufti lah. Mufti merupakan anggota dewan diraja. Dan sultan pula bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Misalnya kalau kita tengok tauliah penceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangan. Ini penting, oleh sultan. Kalau orang tak dapat tauliah ni, tak ada siapa boleh masuk ke Selangor untuk beri ceramah. Walaupun dia beragama Islam. Saya orang Sarawak. Saya nak pergi kat Selangor nak beri ceramah agama sebab ada yang jemput. Tapi kalau saya tak dapat tauliah penceramah yang dikeluarkan oleh pejabat istana tu yang ditandatangani oleh sultan, jangan harap boleh masuk. Dia perlu ada surat tu. Faham? Okey. Baik, sekarang kita lihat perundangan. Jadi undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan masyarakat. Undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, dalam Al-Quran sendiri ada banyak peraturan dan undang-undang yang kita patuhi, insya-Allah dipatuhi, selamat dunia akhirat. Bayangkan kalau tidak ada undang-undang jalan raya, tidak ada undang-undang kekeluargaan, undang-undang hidup di dunia, tentu kehidupan masyarakat akan kacau bilau. Sebab itu kita kena patuh undang-undang. Yang menjadi masalah, ramai di antara masyarakat tidak patuh kepada undang-undang yang telah dibuat. Itu undang-undang dunia. Apatah lagi undang-undang akhirat. Okey? Jadi kalau kita lihat, hukum kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri Melayu yang lain seperti hukum kanun Pahang. Dia ikut hukum kanun Melaka tu. Dan undang-undang 99 Perak. Okey? Jadi warisan hukum kanun Melaka terbukti dalam fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli pun dia ambil tindakan. Ini pentingnya. Jadi perkembangan politik kita lihat dan sosioekonomi telah menyebabkan berlaku perubahan dalam aspek perundangan. Kalau kita lihat dekat Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni, menggubal pula undang-undang tubuh kerajaan negeri. Kerajaan negeri sendiri dia wujudkan bagi menyesuaikan dengan perubahan semasa, perubahan tempat, keadaan tempat. Dekat Pahang macam mana, dekat Perak macam mana, Terengganu macam mana, Selangor macam mana. Jadi, tapi asasnya berpandukan kepada undang-undang hukum kanun Melaka. Jadi undang-undang yang dihasilkan melengkapkan sistem pemerintahan dan sistem kesultanan sesebuah negeri itu. Oleh itu, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, hari ini kita sebagai rakyat Malaysia perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang terdapat di negara kita yang tercinta ini. Sebab kalau kita tidak patuh pada undang-undang kita, siapa lagi yang nak hormat? Nak harap orang luar pun tengok masyarakat. Kalau masyarakat dia pembersih, mereka pun turut bersih. Itu yang terjadi dekat Singapura, terjadi dekat Jepun. Masyarakatnya sudah terdidik. Waktu saya pergi dekat Jepun, Korea, masyarakat mereka terlalu hebat dari segi pemikiran dan juga dalaman mereka tentang ketepatan waktu, baik tren dia, baik kereta, janji dan sebagainya. Mereka tepat pada waktu dia. Apatah lagi tentang kebersihan. Anak-anak di sekolah macam mana kasut kena susun. Sebab mereka patuh pada peraturan dan undang-undang. Singapura mana boleh beludah sembarangan. Kalau kita meludah, kita kena saman. Apatah lagi kita buang sampah sukati macam kita dekat negara kita. Sedih kan? Kita nak pergi berkelah ke, kita nak pergi berkemah ke,
Kita nak cari ketenangan, kebersihan, tapi kawasannya penuh dengan sampah. Jadi, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mesti patuh undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita. Boleh? Jadi, okey, kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat ialah aturan dan perbuatan yang telah lazim, yang telah biasa, yang selalu dibuat dari zaman ini, daripada zaman ini, zaman datuk, pada zaman datuk, zaman moyang. Sekian lama, turun-temurun. Jadi, istiadat ini turut melibatkan upacara-upacara tertentu. Adat istiadat merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Yang inilah orang barat datang nak tengok ni. Orang luar lah, orang luar, tak kira dari barat ke dari timur ke dari China, dari India, nak tengok. Sebab adat istiadat ini termasuklah adat keputeraan, adat perkahwinan, adat pertabalan, adat istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan istiadat pemakaman. Faham? Boleh? Baik, kalau kita lihat yang pertama ni, adat keputeraan. Tentu kita akan tak boleh lari dengan adat melenggang perut. Ketika kandungan berumur 7 tahun. Selalunya bayi dalam kandungan ibu dia berapa tahun? Dan berapa bulan? 7 tahun pula. 7 bulan. 9 bulan. Dalam perut 9 bulan. Tapi dalam 7 bulan itu melenggang perut. Tujuannya apa? Untuk membetulkan kedudukan bayi di dalam perut ibu bagi memudahkan proses kelahiran. Lancar dia keluar. Sebab ada adat melenggang perut itu. Hari ini masih ada lagi. Okey, bayi diperdengarkan dengan azan sebaik saja dilahirkan. Okey, ini masih diamalkan. Bercukur apabila putera atau puteri berusia 7 hari. Berendoi. Apa itu berendoi? Meletakkan bayi di dalam buaian. Buai. Okey, dan diperdengarkan alunan marhaban. Macam nyanyian memuji nama Tuhan dan Rasul. Itu marhaban dalam bahasa Arab lah. Okey, itu berendoi. Adat perkahwinan. Tentu ramai pelajar-pelajar tahu kan. Adat merisik, adat meminang, adat bertunang. Bezalah bertunang dulu dengan hari ini, berbeza lah. Tapi itulah adat dia. Berinai besar. Apa itu berinai besar? Malam sebelum majlis perkahwinan tu ada berinai. Majlis berinai. Khatam Al-Quran. Pernikahan. Persandingan. Dan bertepung tawar. Santap beradab. Dan bersiram di atas panca persada. Ini boleh jadi satu aktiviti lah pelajar cari. Apa itu panca persada? Google. Tengok macam mana. Okey. Jadi kalau kita lihat pula adat pemakaman, ada yang mangkat, yang meninggal, jadi tempoh berkabung bergantung kepada pihak istana. Pihak istana ni memberikan sedekah kepada rakyat semualah, rakyat yang ada tu dalam tempoh perkabungan itu. Jadi usungan disediakan. Usungan tu apa? Untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman yang dikenali sebagai seraja diraja. Dan setelah jenazah dimakamkan, nobat tak boleh dimainkan untuk tempoh tertentu. Ini macam muzik-muzik lah, tak boleh nak bergembira menandakan, walaupun apa pun kita mesti tunjukkan rasa hormat, rasa sedih kepada majlis perkabungan itu. Okey? Itu adat pemakaman. Dalam pada itu juga kita akan tengok pesuratan. Tradisi pesuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Biasalah, antaranya pesuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu, Selangor yang masyhur, termasuklah karya-karya sejarah, karya-karya agama, perubatan dan juga sastra rakyat. Banyak kan? Itu ilmuwan dululah. Kita boleh cari baca ujuk. Okey. Kalau kita lihat Hikayat Pahang. Ingat pelajar-pelajar, dikarang oleh Haji Muhammad Noor, mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang abad ke-19. Misa Melayu dikarang oleh Raja Chulan, mengisahkan sejarah Kesultanan Perak abad ke-18. Syair Tawarikh. Apa itu Tawarikh? Dulu sebut Tawarikh, sekarang sebut sejarah. Syair sejarah lah. Syair Tawarikh Zainal Abidin III. Karangan Tengku Dalam Kalsum, mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu abad ke-19 dan 20. Kenang-kenangan Selangor dikarang oleh Wan Muhammad Amin, mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor abad ke-19 dan abad yang ke-20. Okey, itu antara karya-karya sejarah yang perlu diingat oleh pelajar-pelajar tingkatan 2. Nanti kita akan sambung naik tingkatan 3, 4, 5. Setakat tingkatan 2 cukup itu dulu. Okey, ekonomi.
Ekonomi, hari kita akan tengok dari 3 sudut. Pertama pelabuhan dia, kedua mata wang dia, yang ketiganya ekonomi sara diri dan jual beli. Okey? Baik. Untuk pertama, pelabuhan. Aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Kesultanan Perak, Kesultanan Selangor memiliki banyak kelebihan sebab kedudukan negeri itu strategik di Selat Melaka, laluan pedagang timur barat. Jadi pelabuhan Kuala Selangor, pelabuhan Pangkalan Batu di Selangor, serta pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Antara hasil dagangan utama kalau dekat Selangor dan Perak ni tentu terkenal dengan biji timah. Kuala Terengganu merupakan pelabuhan entrepot. Dia ekspor, import, ekspor. Entrepot pada abad ke-18. Ini kita dah sentuh sebelum ini. Jadi pelajar-pelajar dah tahulah. Jadi barang-barang yang didagangkan di pelabuhan ini ialah emas, biji timah, kain sutra, senjata pun ada, gula dan hasil hutan. Jadi pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Dan satu lagi, sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Mesti ada sistem cukai yang baik. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Baik, sekarang kita lihat mata wang. Sebab kita berniaga mesti ada mata wang. Kalau di Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah yang dinamakan bidor sejak abad ke-17. Mata wang pitih kata orang Terengganu pula. Mata wang pitih yang diperbuat daripada timah digunakan di Pahang juga mulai pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Manakala mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Di Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang pertama memperkenalkan Sultan Zainal Abidin I memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Selain itu terdapat mata wang pitih juga. Di Selangor turut ditemukan mata wang siling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Okey? Baik. Selesai kat situ. Sekarang kita tengok ekonomi sara diri dan jual beli. Kita akhir. Ekonomi sara diri seperti pertanian, peternakan, pelombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan dijalankan bagi menampung keperluan harian dan lebihannya untuk dijual. Dia melombong, dia menternak, dia tanam, dia tangkap ikan untuk makan. Untuk beri makan anak isteri. Lebih banyak jual. Kalau sikit dia sedekah kot. Gitulah. Jadi pelombongan biji timah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Selangor dan Perak. Masyarakat di Selangor juga mengusahakan tanaman padi. Di Selangor ingat, tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Manakala kalau kita lihat ekonomi sara diri dan jual beli ni di Perak merupakan antara pengusaha utama hasil hutan. Pengusaha dia buat hasil hutan seperti rotan, sumbu badak, kayu kayan pada abad ke-17 dan 18. Gitu. Dan pada abad yang ke-18 di Terengganu, mereka mengusahakan tanaman lada hitam dan pelombongan emas. Okey, pelajar-pelajar sekalian, saya rasa untuk bab ini kita habis dekat sini. Semoga mendapat manfaat. Ingat pelajar-pelajar sekalian, kena tulis nota. Seperti biasa. Ingatan ini akan saya selalu buat dan beritahu. Kenapa? Sebab sejarah tak boleh kita tak tulis nota. Kalau kita tulis nota cantik-cantik, kita simpan untuk rujukan, senang ingat. Senang untuk kita jawab kalau kita ujian. Jadi pelajar-pelajar sekalian, stay safe, jaga diri. Semoga dapat manfaat daripada video ini. Sampai jumpa lagi. Bagi pelajar-pelajar yang nak share, silakan tekan like, subscribe. Sampai jumpa lagi. Saya Cikgu Abang Hashim, Abang Sains alias Cikgu Aceng. Bye-bye. Assalamualaikum.